A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Saudara-saudari hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasih sekalian, pada malam ini kita tengok kepada syarat-syarat bank dan iqamat, di mana bank ada syarat-syarat dia, iqamat pun ada syarat-syarat dia, dan kita akan perjelaskan insya-Allah satu persatu. Nombor satu, orang yang menyuruh bank dan iqamat itu hendaklah orang yang sudah mumayyiz, berakal walau sedikit. Itu yang pertamanya, mestilah budak. Kalau budak nak bang boleh, budak tu mestilah umur dia mayit, antara 6 hingga 7 tahun ke atas. Kalau dak mayit, sedap macam mana pun, bang Mekah macam mana pun, dia jadi tiru, tak boleh kau, kena bang kali lagi ya. Umur dia 3 tahun, umur dia 5 tahun, pandai bang dah, lek-lek macam ke bang Mekah contohnya, maka kena bang kali lagi, tak jadi bang ya. Begitu. Yang kedua, hendaklah lakukan sesudah masuk waktu, kecuali bang subuh boleh dimulai daripada sejak tengah malam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir ibni Samrah radhiyallahu anhu qala, kana Bilalun yu'adhdhinu idza zalatis syamsu la yakhrumu thumma la yuqimu hatta yakhruja ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharaja aqama hina yarahu, rawahu Ahmad wa Muslim. Daripada Jabir dan bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita ia, Bilal ni maknanya Sayyidina Bilal, orang nama orang, bukan Bilal tu itu Bilal Sayyidina Bilal bang apabila matahari telah tergelincir, tidak dikuranginya lafaz bang itu. Kemudian ia belum iqamat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Apabila beliau telah keluar, apabila beliau telah keluar, Bilal barulah iqamat, iaitu setelah melihat beliau. Riwayat daripada Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Maknanya dia bila masuk waktu baru bang tu. Bila dah tergelincir matahari, maksudnya masuk waktu Zuhur, baru bang. Jangan bang dulu belum masuk waktu. Nampak panah oleh dah ni, buat gitu tangan panah oleh, bang Zuhur lalu tak boleh. Tu salah ada segi hukumnya, dan kena bang kali lagi. Bang itu adalah tidak muktabar. Kemudian Rasulullah SAW keluar, barulah Bilal tadi, iaitulah Bilal, Sayyidina Bilal tadi, dia pun qomat. Begitu. Jadi kalau orang tanya kita, adakah Bilal nak qomat tu berdasarkan kepada kehendak dia ataupun kehendak imam? Kehendak imam, dia kena royak ke imam sepatah. Dia nampak imam keluar tu, ya tu imam nak sembahyang tu, dia siap sedia dah untuk sembahyang. Okey, begitu kaedah dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yamna'anna ahadakum adhanu Bilalin min sahurihi, fa innahu yu'adhdhinu liyarji'a qa'imukum wa yuqidha naimakum. Okey. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah terhalang salah seorang daripada kamu makan sahur kerana bangnya Bilal. Sesungguhnya Bilal itu bang agar orang yang sedang beramal kembali beristirahat, dan orang yang tidur bangun bersiap-siap untuk sembahyang. Riwayat jamaah kecuali Tirmizi. Jadi berdasar pada hadis ni, bang sebelum subuh gitu. Jadi ada 2 bang untuk subuh ni. Jadi bukan bang subuh sebenarnya, dah nak warna dia dekat-dekat dengan subuh, orang panggil bang subuh lah. Begitu. Jadi bang yang pertama tu start daripada tengah malam, boleh bang dah. Begitu. Jadi bang yang kedua itu adalah tanda masuknya waktu sembahyang, waktu subuh. Jadi as-salatu khairum minan naum tu untuk bang yang kedua, bang hak subuh tu. Begitu kaedah dia. Jadi
Hari ni kalau kita buat gitu, biasanya orang dak bang pertama orang baca tauhid. Tapi ada juga setengah-setengah masjid dia bang lah. Tapi setengah-setengah masjid dia dak bang dia baca tauhid. Setengah-setengah masjid bang subuh saja je. Tak ada tauhid pun tak ada, bang pertama pun tak ada. Okey, jadi kita kena ikutlah sunnah Rasulullah. Malam-malam tu bang kat sekali, bang hok sebelum subuh, start daripada tengah malam sampailah ke subuh. 10 minit sebelum subuh pun boleh lagi. Tapi biasanya orang buat, kalau saya tengok ada setengah kampung tu sejam sebelum subuh dia bang. Boleh, tak ada masalah, bahkan sunat. Nombor 3, orang yang bang dan iqamah itu adalah orang Islam, Muslim. Orang kafir tak boleh bang dan iqamah. Okey, ada seorang tu dia masuk sekolah tadika daripada Ceng lagi. Anak orang bukan Islam lah. Dia pandai bang, dia pandai baca tehah, dia pandai baca doa makan. Molek pula kena molek, makrak molek belaka. Tak ada. Hama dengan orang Melayu umpamanya. Lepas tu dia nak bang sekali, dia minta untuk bila saya nak bang Zuhur kali. Boleh tak? Sedangkan dia kafir tak masuk Islam. Tak boleh. Tak sah bang tu. Walaupun bang tu sedak gemda, macam ke negeri, macam bang di negeri Cina ataupun bang di negeri India umpamanya. Tak. Sedak bang. Tak boleh kok, kena bangkan lagi. Tak sah bang tu. Nombor 4, kalimah keduanya hendaklah berturut-turut, bererti tidak diselangi dengan kalimah lain atau diselang dengan berhenti. Kena seterik, kena bersambung-sambung. Kena sambung-sambung. Kemudian bertertib, ertinya kalimah-kalimah teratur sebagaimana tersebut di atas. Tertib maknanya Allahu Akbar dulu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah sampai ke la ilaha illallah sampai habis. Jangan kita hayya 'alas salah dulu. Apa yang 'alas salah dulu tu? Gerang tengok orang malah nak membayar. Hayya 'alas salah dulu lah. Umpamanya tak sah bang tu. Dia kena bang kali lagi. Gitu. Kemudian sunat bang dan iqamah. Nombor 1, orang yang bang dan iqamah hendaklah menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat. Dah kalau dia bang tak menghadap kiblat kau ni. Arah ni tak menghadap kiblat. Kiblat gini, arah ni boleh sah bang tu tapi tak dapat pahala sunat. Nombor 2, hendaklah berdiri kerana dengan berdiri itu lebih pantas dalam erti pemberitahuan. Hendaklah berdiri. Berdiri tu biar nampak sungguh sikit. Jadi saya rasa keluar suara orang berdiri dengan orang duduk lah ngesang. Orang diri ni tenaga dia lebih lagi, suara sedap lagi tak? Segar lagi, kuat lagi suaranya. Kalau orang duduk ni sabar dengan ngajar kuliah maghrib ni, sabar duduk dah. Gitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fanadi bis salah. Rawahu Muslim. Hadis dia, dalil dia kenapa sunat berdiri, kerana Rasulullah SAW bersabda, hai Bilal, berdirilah kamu, lalu banglah untuk semayang. Tengok, Rasulullah suruh Bilal tu untuk Bilal diri dulu baru bang. Dia tak kata wahai Bilal bang. Rasulullah tak suruh bang lalu dah. Kalau bang lalu rambutnya tak mungkin. Bilal bin Rabah pada masa tu dia tengah duduk bang lalu sahabat Nabi ni dia taat sungguh ke Nabi Muhammad SAW. Tak suruh bangun, tak bangun. Tu peseng sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Abdullah bin Rawahah, dia pernah pergi berjumpa, dia naik binatang kenderaan dia untuk pergi ke Masjid Nabawi untuk mendengar pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Lalu dia pun pergi tu, bila siapa dekat dengan masjid tu, dia turun daripada kenderaan binatang kenderaan dia tadi. Lalu oleh kerana dekat sangat dengan masjid, lalu dia terdengar suara Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan uq'udu, duduk semua. Rasulullah suruh orang dalam masjid tu duduk. Jangan duduk diri, duduk belaka. Dengar saya ngajar ni duduk belaka, dengar saya cakap ni duduk belaka. Jangan duduk diri, duduk belaka. Gitu Rasulullah untuk orang dalam masjid. Tapi Abdullah bin Rawahah dah masuk masjid, baru turun daripada binatang dia tadi, kenderaan dia tadi, dengar je Rasulullah kata duduk, dia duduk situ lalu. Dah masuk masjid, duduk dah situ. Taatnya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya siapa begitu taat ke Nabi. Okay? Jadi sebab itulah Nabi Muhammad SAW, kalau dia suruh Bilal tadi bang, kalau Bilal tu tengah duduk, Bilal ni Bilal bin Abi Rabah, tukang bang zaman Rasulullah ni, kalau tengah duduk, ya bang situ lalu. Tak bangun-bangun dah. Rasulullah dah suruh bangun, Rasulullah suruh bang. Tapi
apabila Rasulullah suruh bangun, qum ya Bilal, qum fanadi bis salat, bangun Bilal, kemudian bang, barulah dia pun bangun kemudian bang, menunjukkan kepada kita bahawa sunat bang dalam keadaan diri. Nombor 3, hendaklah dilakukan bang itu di tempat yang tinggi agar lebih jauh terdengar. Zaman dulu ni dah, kalau boleh tinggi, duduk tempat tinggi. Macam ada menara-menara ke, naik lagi tekak yang paling tinggi kali, supaya suara kita didengari oleh ramai lagi orang hok jauh-jauh ni pun berdengar juga. Dayu je bunyi jauh, rebang tu, orang tahu selalu dah. Dalam konteks sekarang ni macam mana ada speaker tak? Ada speaker. Walaupun ada speaker, kalau umpamanya berlaku api tak ada, umpamanya kita sunat jugalah pergi ke tempat tinggi untuk kuatkan suara kita supaya suara kita didengar oleh ramai lagi orang. Begitu. Lagi ramai orang dengar, lagi jauh, lagi banyak saksi yang akan jadi saksi pada hari kiamat tentang bangnya kita tu. Tok Bilal ni untung sungguh. Sejauh mana suara dia didengari, sebanyak itulah makhluk-makhluk yang berkaitan akan jadi saksi. Walaupun pasir jadi saksi kau. Dah waputih pasir berjota-jota lah jadi saksi untuk dia. Saksi di akhirat ni penting. Saksi atas dunia pun tak cakap nak dah. Saksi nak lepaskan orang yang tidak bersalah ataupun nak menghukum orang yang bersalah. Nombor 4, Bilal, orang bang, hendaklah orang yang keras dan baik suaranya agar lebih menarik kepada pendengar untuk datang ke tempat semayang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Zaidin radhiyallahu anhu, alqihi ala Bilal fa innahu anda sautan minka, rawahu Abu Daud. Rasulullah SAW telah berkata kepada Abdullah bin Zaid, ajarkanlah lafaz bang kepada Bilal kerana sesungguhnya suaranya lebih keras dan lebih baik daripada kamu. Kalau boleh orang tukar bang ni suara dia kuat, bukan suara dah, memang dah Tuhan buat suara ni macam-macam kan. Ada orang suara kuat warna pun slow je baik. Ada orang tak payah kuat suara dia, memang sound dia kuat. Dia kata benda kat orang dengar belaka dalam majlis kau, kalau cakap telefon je orang tahu lalu rahsia. Kuatnya peseng, cakap slow pun kuat. Macam-macam Tuhan buat suara ni dengan hikmat-hikmat yang tertentu. Jadi orang yang suara dia kuat, molek, keras molek suara, orang panggil suara jantan. Molek lah. Orang itulah yang paling baik untuk menjadi Tok Bilal. Masalahnya tak mau jadi Tok Bilal. Tak mau jadi Tok Bilal nyanyi. Nyanyi sama ke? Nyanyi pun sedap ke? Jadi Tok Bilal sedap ke? Nak jadi tamu-tamu jadi Tok Bilal jadi penyanyi. Kok ada dia lah. Tapi walau macam mana pun ada kok tengok dalam TV Tok Bilal masuk pertandingan nyanyi. Ada kok kilauan emas. Ada seorang Tok Bilal tu. Tok Bilal masjid mana tahu di belah-belah ni lah. Belah-belah Terengganu kita ni belah-belah Patah Barat tu. Dia masuk pertandingan kilauan emas. Kerja dia Tok Bilal. Ada molek. Tok Bilal sedap suara masuk pertandingan nyanyi. Dalam TV ada dulu. Okey, macam mana ni dalil dia? Dalilnya ialah Abdullah bin Zaid, dia ni mimpi. Pada masa tu macam mana nak panggil orang semayang. Ni tiba mimpi ni asalnya pada masa tu sahabat-sahabat ada yang minta izin dengan Rasulullah SAW nak panggil orang semayang, ikut style orang Yahudi, pakai trompet, pakai sunai lah orang panggil. Ataupun ada juga cadangan supaya ikut orang Kristian pakai loceng. Maka semua tu Rasulullah SAW tak setuju. Jadi Rasulullah SAW senyap. Tiba-tiba ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zaid. Dia tidur waktu malam, dia kata ada seorang datang kepada dia dan ajar bang. Bang mana? Bang hok sekarang ni ajar lafaz tu dalam mimpi. Lalu pagi-pagi esoknya dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Dan bila jumpa dengan Rasulullah SAW, datang pula Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, saya pun mimpi sama juga. Pesen ni lah, lafaz dia gitulah. Lafaz bang sekarang ni lah. Itulah lafaz hok saya mimpi orang ajar saya dalam mimpi. Jadi ada dua orang sahabat Nabi yang mimpi mendapat bang tadi. Lalu Rasulullah SAW pun kata kepada Abdullah bin Zaid ni, alqihi ala Bilal fa innahu anda sautan minka. Beri lafaz tu kepada Bilal, biar dia bang.
fa innahu anda sauta minka, sebab suara dia lebih kuat lagi, lebih keras lagi, lebih molek lagi daripada kamu. Gitu. Jadi kalau nak kira logiknya dia jadi tak Bilal dah. Rasulullah kata awak tak sesuai lagi. Yang sesuainya Bilal bin Rabah. Dia sesuai sebab suara dia lebih kuat, lebih anda lagi, lebih keras lagi daripada awak. Jadi sebab itu Bilal bin Rabah lah yang jadi Tok Bilal. Sampai sekarang pun orang lekat nama Tok Bilal, bersempurna dengan nama Bilal bin Rabah. Orang panggil Tok Bilal. Habis. Kemudian nombor 5, Bilal hendaklah suci daripada hadas dan najis. Ni sunat belaka ni. Ya. Okey. Dia tak dang baik sembahyang dia bang. Sah tak bang tu? Sah, tak ada apa-apa. Tapi dak ikut peraturan sunat. Sunatnya ialah biarlah bang dalam keadaan bersih daripada hadas dan juga suci. Nombor 6, si pendengar bang dan qamah hendaklah turut pula menyebut dengan perlahan-lahan seperti kalimah bang yang diucapkan oleh Bilal, melainkan sewaktu Bilal menyebutkan kalimah hayya 'alas salah hayya 'alal falah, yang mendengar hendaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga yang mendengar iqamat hendaklah turut membaca apa-apa yang dibaca oleh Bilal, kecuali sewaktu ia membaca qad qamatis salah, yang mendengar hendaklah membaca aqamahallahu wa adamaha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila kamu mendengar bang, hendaklah kamu berkata seperti mana yang dikata oleh Tok Bilal, riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Dan pada riwayat Muslim, terkecuali sewaktu mendengar hayya 'alas salah hayya 'alal falah, maka yang mendengar hendaklah berkata la haula wala quwwata illa billah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Syahar ibni Hushab radhiyallahu anhu anna Bilalan akhadha fil iqamah falamma an qala qad qamatis salah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha. Daripada Syahar bin Hushab radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Bilal telah iqamah. Tak kala dia mengucap pada qamatis salah, Rasulullah SAW menyebut aqamaha Allah wa adamaha, riwayat Abu Daud. Okey. Jadi berdasar benda kita baca tadi, sunat orang dengar bang dia sebut apa yang dibaca ataupun yang disebut oleh Tok Bilal. Kalau Tok Bilal kata Allahu Akbar, dia pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilal kata asyhadu an la ilaha illallah, dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Sapalah kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Kemudian bila Tok Bilal sebut hayya 'alas salah, maka sunat dia jawab la haula wala quwwata illa billah. Jangan jawab hayya 'alas salah juga. Kalau dia jawab hayya 'alas salah juga, ajak siapa pula? Hayya 'alas salah tu maknanya marilah semayang. Lepas tu dia jawab hayya 'alas salah. Sedap dia dak ayah pergi sembayang, ajak orang rumah. Tak? Dia sebab tu mak dia dak pergi sembayang, mai jemaah. Dia sembayang rumah je. Sebab apa dia ingat hayya 'alas salah, dia jawab hayya 'alas salah juga. Sebenarnya jawapan dia lah la haula wala quwwata illa billah. Sekat tu je. Hak dalam hadis hak saya dok cari-carinya, riwayat banyak disebutkan tidak ada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al aliyil azim tak ada sebut pun. Tapi hak dalam hadis setakat tu je, la haula wala quwwata illa billah, setakat tu je. Al aliyil azim tak ada. Cuma dalam kitab fiqh ada disebutkan. Kalau kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tak ada apa-apa sebab dah ada dah. Hak induk dia ada dah. Hak induk dia. La haula wala quwwata illa billah ada dah. Cuma kita tambah al aliyil azim saja dah. Tak apalah. Tapi hak sebenarnya hak sunatnya hak sekat tu je. Hak lebih lagi tu kita niatlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya. Begitu. Kemudian qad qamatis salah, nak jawab ke mana? Qad qamatis salah kalau qamat. Jawab dia lah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Itu yang disebutkan. Okey. Apa hukum menjawab bang ni? Kalau tengok sini hukum dia sunat. Dan inilah pandangan jumhur al-ulama. Pandangan kebanyakan ulama kata sunat je jawab.
Tetapi di sana ada pandangan daripada ulama-ulama daripada mazhab Hambali yang mengatakan bahawa jawab bang adalah wajib. Jawab bang adalah wajib. Dan saya ada jumpa dalam satu buku Melayu ni yang ditulis oleh nama Allahumma salli ala Muhammad. Nama dia A. Kadir Hasan. A. Kadir Hasan dalam bahasa Indonesia dia tulis. Kata soal berjawab, nama buku tu. Dia mengatakan dia setuju kepada mazhab Hambali tadi yang mengatakan wajib jawab bang. Jadi hak kata jawab bang tu wajib, bukan mazhab kita. Itu bukan mazhab kita. Mazhab kita adalah sunat sahaja. Okey. Dah kalau as-salatu khairu minan naum, nak jawab gua ni. As-salatu khairu minan naum. Nak jawab gua ni. Tak. Jawab dia lah sadaqta wa bararta ataupun sadaqta wa barirta. Dua-dua. Kau pandailah nak hak ada sebetul belaka. Sadaqta wa barirta ataupun sadaqta wa bararta. Dan kata Syekh Abdul Aziz Baz, dia kata jawapan dia adalah as-salatu khairu minan naum juga. Tak ada sadaqta, tak ada. Dia kata tak ada dalam hadis, tak sabit dalam hadis. Maka dia kata jawapan dia lah, kalau kata as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum juga kita jawab. Baru jaga molek tidur. Kalau tidak tak jaga lah. Gitu kau jawab gitu, Allah, semayang lebih baik daripada tidur. Dia pun nak tidur pun tak jadi dah. Psikologi lah dah. Gitulah lebih kurangnya. Walau macam mana pun kita punya pandangan hak dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, jawab dia sadaqta wa barirta ataupun sadaqta wa bararta. Tu jawapan dia. Kemudian nombor 7, membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah selesai daripada bang. Kemudian ia berdoa dengan doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Rawahu Bukhari wa ghairuhu. Iaitulah maksudnya, wahai Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang sedang berdiri ini, berilah Nabi Muhammad SAW derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Riwayat Bukhari dan lain-lain. Bacalah doa tu. Kemudian nombor 8, dan disunatkan membaca doa yang lain di antara bang dan iqamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, doa iaitulah permintaan di antara bang dan iqamat tidak ditolak. Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi. Ni kita kena ambil peluang ni, bang kemudian iqamat. Tengah-tengah tu kan dia ada semayang sunat apa semua dah. Jangan semayang sunat saja, tapi penuhkan ruang itu dengan banyakkan baca doa, sebab doa masa tu sangat mustajab. Okey, dia disebut dalam hadis ni, ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak di antara bang dengan iqamah tu. Jadi sudah semayang sunat tu akak tangan. Selagi mana orang tak iqamah lagi tu, kalau boleh baca lagi, ajak mendapat lagi. Kalau tak mahu angkat tangan pun tak apa, baca doa macam istighfar tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tu, baca tu. Ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baca tu. Ataupun baca doa-doa lagi. Tak mahu angkat tangan pun tak apa, tapi angkat tangan lah, molek sikit. Dalam kitab I'anatul Talibin, kalau kita baca doa, angkat tangan, sunat angkat tangan. Parah bau. Parah bau. Kalau doa tu kita nak sangat, kita berhajat sangat, contohnya anak kita sakit, sakit teruk, kita nak suruh sembuh sangat, ataupun kita terkena musibah, maka sunat angkat tangan atas pada kepala. Gitu dalam kitab I'anatul Talibin, atas pada kepala ni. Lepas tu jangan heran kalau ada orang angkat tangan atas kepala. Kenapa pula tu? Angkat tangan tu tinggi-tinggi tu, mampu kepala. Jangan. Sebab itu kalau doa kita yang sangat-sangat mustahab, akak sampai sini menunjukkan kesungguhan kita dalam doa. Kalau biasa je sini biasa tereh ni. Kalau nak gini tak apa juga, pahala dapat, pahala akak tangan ni dapat, gini pun dapat, letak atas riba pun dapat. Tapi dapat pun ialah
tahap letak atas riba dengan tahap gini, lengoh gini, lengoh atas bau gini, lengoh tu menunjukkan kesungguhan kita minta dengan Tuhan. Apa lengoh apa? Tengok, siapa lengoh dia berdoa tu, siapa lengoh apa tangan dia sebab akad gini, kesungguhan tadi. Sebab tu di padang Arafah sunat siapa doa tu diri apa, nak tunjuk kesungguhan, diri kau lengoh, kau lengoh, kau sungguh nampak kita berdoa, maka lebih mustajab lagi di sisi Allah SWT. Tapi di padang Arafah je, di padang lain tak sobeng lah, padang bola kat langgar apa nama diri waktu memang diri dah, baca doa main bola tau, ada gak orang baca doa ni nampak dalam TV. Sebelum main bola dia baca doa dulu gini-gini, apa tak pakai seluar pendek, tak apa seluar pendek kemaknya dia pakai mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i tak boleh pakai seluar pendek main bola pun tak boleh lah, haram lah. Tapi oleh kerana kelonggaran orang lelaki tak apalah, orang lelaki ni ada perbezaan di kalangan ulama. Ada daripada saya tengok dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah tu, dalam mazhab Maliki disebutkan boleh tak aurat lagi, cuma makruh je pakai seluar pendek nampak peha ni, makruh je tak. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah. Sebab fa inna fakhadhaini aurah, kata Nabi, kerana dua peha itu adalah aurat tak. Tapi dalam bab orang lelaki ni boleh tahan sikit, kita nak tukar mazhab pun boleh tahan sikit. Tapi bab orang puan tak boleh. Nak pakai mazhab mana pun pakai luar pendek, nak main sokang lompat jauh ke lompat tinggi apa semua dah, tak ada mazhab tu. Waktu semazhab je semua aurat kecuali muka dan tapak tangan, kecuali adalah dalam mazhab Hanafi dia kata boleh separuh lengan, dan juga boleh kaki boleh nampak, kaki sampai ke buku lali tu boleh nampak, gitulah. Itu dalam mazhab Hanafi. Lain daripada tu tak ada. Okey, jadi orang puan nak main sokang boleh, tapi dalam keadaan lebih berjaga-jaga aurat dia. Jadi pengadil-pengadil orang lelaki tak sogi lah, tak apa lah. Kalau bak sokang orang puan jadi pengadil. Begitu barulah sama-sama puang ni bolehlah nak buka bahagian lain-lain pun selain daripada aurat biasa tu, sebab sama-sama puang. Okey, begitu. Ni. Okey. Kemudian ada segi tak sebut sini. Ada segi sebenarnya bab-bang ni tak sebut. Sebenarnya ada beberapa perkara lagi, tapi tak apalah kita sebut ginilah, saya sebut dua lah, ada dua ni. Yang keseterusnya ialah tarjih. Orang tukar bang ni sunat dia tarjih. Tarjih ni masa mana? Iaitulah lepas pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum dia kata asyhadu an la ilaha illallah tu, dia kata senyak dulu. Seorang-seorang dia asyhadu an la ilaha illallah, senyak-senyak perlahan-lahan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali, barulah dia sebut asyhadu an la ilaha illallah dengan cara yang kuat. Jadi hak slow tu orang panggil tarjih dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i orang panggil tarjih tu. Dalam mazhab Maliki hak kuat tu orang panggil tarjih. Hak slow tu bang relax sikit mazhab Maliki dah. Tapi kita hak tarjih tu hak slow tu dah. Itu. Yang seterusnya yang tak sebut sini ialah dalam bab yang berkait dengan bank, sunat kita lambat-lambat. Jangan gaduh sangat bang, lambat tak apa. Tenang-tenang, relax-relax, sebab nak beritahu orang tentang masuk waktu. Kadang-kadang orang dengar ujung tak. Jadi sebab nak orang kepada orang dengar ujung, kita buat lambat sikit. Jangan lambat ngak, jangan derek gitu dah. Tapi buat macam sekarang lah, molek dah sekarang yang dilakukan oleh budaya kita di Terengganu kita ni. Tetapi bagi orang yang qomat, disunatkan mempercepatkan qomat tu. Mempercepatkan qomat tu sebab qomat ni bukan nak beritahu tentang masuk waktu, tetapi nak beritahu nak semayang lela. Nak semayang lela dah. Begitu kaedah dia. Jadi sebelum qomat tu, lepas qomat tu barulah Tok Imam pergi depan, makmum bangun. Jadi saya dah sebut dah itu kali, ada setengah-setengah masjid sebelum qomat soh bunyi. Soh bunyi. Nak soh mana? Tak sunat lagi buat soh. Salah tu. Soh masa mana? Lepas pada qomat tu baru bangun. Mazhab Syafi'i sunat bangun selepas habis qomat. Baik tu imam, baik tu makmum. Gitu. Mazhab Maliki kau pandailah nak bangun masa mana? Mazhab Maliki kau pandai nak bangun masa mana? Start daripada Allahu Akbar nak bangun dah pun tak apa. Itu mazhab Maliki.
Mazhab Hanafi pula dekat hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah tu kan qomat hayya 'alas solah baru bangun. Marilah sembahyang atau melek. Nah, mazhab Hambali pula kata dekat dengan pada qamatis solah. Pada qamatis solah baru bangun. Jadi mazhab kita ni lepas pada qomat habis tu baru bangun. Tapi biasanya kita dalam bab-bab ni rengang sikitlah. Maknanya biasanya kalau orang bangun lalu tu lepas pada qomat tu tak apalah, iktibar bahawa ada pandangan daripada mazhab Maliki, tak apalah. Jangan pula lepas pada ni liar nak bangun dah. Kata bimbang pula gitu. Liar nak bangun pula kan saya cerita gini dak ni. Memang betul lah mazhab Syafi'i suruh bangun lepas qomat. Saya nak cerita bukan bab ni. Saya nak cerita jangan sebut soh tu. Ni dia sebut soh awal lagi. Soft. Orang nak bangun celong muka orang tu. Apa nak celong dia ni? Dia tak salah apa-apa. Awak dah qomat lagi nak bangun kan ni. Begitu kaedah dia. Lepas pada qomat tu barulah bangun. Kalau ikut mazhab Maliki, lepas pada Allah Akbar boleh bangun dah. Kita ni bab-bab ni bab kecil je lah. Bab-bab kecil tak ada masalah. Nak bangun lalu pun tak apa. Ikut mazhab Maliki tak ada masalah. Bab-bab kecil bukan bab yang besar sangat. Bab akad nikah nak ikut mazhab lain. Tu payah lah. Nak akad nikah nak ikut mazhab Maliki. Sebab apa? Tak payah pakai saksi. Berat lah. Tol-tol bank tu. Bab besar-besar kita jangan terbang. Nak tukar-tukar mazhab. Bab cek-cek kita tak apa. Bab yang kita tak apa. Nak ikut mazhab nak nikah ni ikut mazhab Hanafi. Hanafi kata guna orang puang boleh jadi wali dia sendiri. Lalu dia puang dia pakat dengan orang puang seorang nak nikah dengan orang tu tak mau riput jebat agama, tak mau riput ke pihak berkuasa. Dia upah dua orang nak nyapu-nyapu dengan jalan. Orang Bangla orang mana kan upah 50 ya seorang mu jadi saksi. Lalu orang puang tu kata aku nikahkan diri aku denganmu dengan mas kahwin sekian-sekian. Aku terima nikah tersebut. Sah mazhab Hanafi kata sah. Sebab ada saksi dia orang dia. Tak kira dapat 50 ya pun. Kita kata dia. Dapat dah. Tapi jangan buat gitu. Jangan buat gitu jangan tukar sangat mazhab. Tu kena tanya dulu. Kena masuk syarat fatwa lah tu. Jangan mudah-mudah nak ikut nak tukar-tukar mazhab ni kena masuk fatwa dulu. Tapi kalau bab-bab cek tuek gini nak bangun masa mana tak apalah, nak pakai mazhab Maliki pun tak apalah. Tapi jangan pakai mazhab sah, tu tak ada mazhab tu. Dok sah awal-awal, dok qomat ke sah dah. Tu jangan, tu tak ada mazhab tu. Jadi itulah keadaannya. Kemudian membatasi tempat sembahyang. Di antara beberapa hal yang diperbuat sebelum sembahyang, membatas tempat sembahyang dengan dinding, dengan tungkat, dengan menghampakan sejadah tikar sembahyang atau dengan garis supaya orang tidak lalu lintas di hadapan orang sedang sembahyang, kerana lalu lintas di hadapan orang sembahyang itu hukumnya haram. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli, madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 kharifan khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Muttafaqun alaih. Kalau orang yang lalu di hadapan orang sembahyang itu mengetahui akan kejahatan perbuatannya, dosa perbuatannya, tentulah lebih baik ia berhenti menanti 40 tahun daripada lalu di hadapan orang sembahyang, sepakat ahli hadis. Tu maknanya begitulah, kena sunat hukum dia. Kita letak sesuatu benda supaya jangan orang lalu. Kalau orang lalu juga dalam keadaan sengaja, maka hukum dia berdosa, seperti disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Wadih, hukum dia dosa. Tapi pihak kita yang semayang ni sunat je nak letak apa tu, nak letak tepat hak tanda tadi tau. Nak letak tanda apa nanti saya sebut pada ni. Baca dulu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaitan." Muttafaqun alaih. Apabila seseorang sembahyang menghadap sesuatu yang membatasi dia daripada manusia, kemudian ada orang hendak lalu di hadapannya, maka hendaklah ditolaknya orang itu. Jika orang itu tidak mahu, maka hendaklah dibunuhnya. Sesungguhnya dia adalah syaitan. Sepakat ahli ulama, sepakat ahli hadis. Ini bahaya ni. Jadi sebab tu sunat hukum dia kita tak boleh tangguh, kita tak boleh orang dosa. Kita buatlah benda yang menyekat dia daripada lalu depan kita. Tidak dosa dah. Kalau ikut apa disebut dalam kitab Fiqh Al-Wadih, dia kata dosa lah. Macam mana kita nak letakkan tanda ni? Tanda ni letak dengan ikut turutan. Yang pertamanya
Yang pertamanya cuba tengok dalam kitab ni ada Sabilal Muhtani kitab Jawi tu. Dia cerita bab detail juga benda ni. Pertamanya hendaklah kita pergi kepada tiang ataupun kepada sesuatu yang menghalang daripada orang dengan sifat semula jadinya, macam tiang, macam pokok, macam dinding. Tu yang pertama. Yang keduanya, kalau tak ada tu juga, barulah kita ambil sesuatu benda yang letak depan, satu benda yang menghalangnya, letak depan, letak tukak ke, raha ke, kau anda lah. Ni lagi boleh kau ni. Seluar kita ada setengah orang tau, dia nak semayang, dia pakai kain pelekat, seluar nak letak mana? Tak depan dia tu, jangan letak tepi. Kalau letak tepi, jawab dia orang nak duduk tepi tu sah tu mana? Gelonggong situ tak? Bila kita marah sikit, dia celong muka kita tak? Umpamanya tak? Marah ganda-ganda ngak, cik ni kain seluar tepi ni, orang nak duduk sah ni panjang ke petang genung tak? Awak letak tepi ni tu sah, letak depan. Kan kita buat tendang-tendang sikit kan marah kan tak? Umpamanya tak? Sah tu kita kena sambung, kaki dengan kaki yang jumpa, bahu dengan bahu yang jumpa. Kerana seluar jing dia, bahu dengan bahu tak jumpa apa? Setan duduk tengah tu. Dah lah seluar jing ada setan pula tengok. Ada molek jing dengan setan ni je lah. Dah kata dah. Gitu. Saya tak marah sangat ni, nasihat je. Nasihat supaya semayang kita lebih sempurna lagi lah. Okey. Jadi apa salahnya benda tu, barang-barang tadi macam ke seluar apa, letak depan kalau kita semayang duduk sah depan, ataupun kita semayang seorang, semayang sunat ke, letak depan tu. Kalau kita semayang berjemaah ni tak apalah. Sebab sah kita tu ke imam, penyangga tu imam tu dia dah penyangga semua sekali dah. Okay? Tu disebut dalam satu hadis sutratul imam, sutratul makmum. Okay, apabila imam dah ada sejadah apa semuanya, pakai hak ni cukup dah dengan sah lain tu dia telah memadai dan tak sunat dah kita nak letak benda-benda lain. Kalau tak sunat pula macam seluar-seluar tadi nak letak mana? Letak depan kita, jangan letak dekat sujud tu, depan kita ni. Macam kita kata benda depan kaki sikit tu, depan kaki sikit gitu boleh, jangan letak tepi macam saya sebutkan tadi. Itu salah sebenarnya, sebab mengganggu keharmonian soft, keharmonian soft. Bila tak ada juga tukar, tak ada benda, pada masa itu kita ambil lah benda-benda yang menyebabkan orang tahu kita semayang. Antaranya ialah dengan pakai sejadah. Kalau tak ada juga sejadah, maka garis tu mana? Garis boleh dua, sama ada kita letang, makna letang ke apa panggil, manjang, manjang gini, ataupun letang gini, letang depan gini. Tepat agak-agak kita muak nak sujud tu, kita letang, kita buat garis letang gitu, ataupun buat manjang. Tapi buat manjang tu lebih baik daripada buat letang itu. Okey, itulah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kena cakna juga benda-benda macam tu supaya orang tak ganggu kita semayang. Okey, ada satu masalahnya ialah macam mana pula kalau dalam saf seorang tu dia terbatas semayang, dia nak keluar saf tu bukan senang tu. Saf dia saf ke berapa, saf pertama ke saf kedua, dia nak lompat lagi pun, dia nak jalan gini lagi. Dua benda tu, nak jalan gini nak lompat lagi. Nak buat guana tu, adakah dia langgar lalu depan orang semayang juga? Itu disebutkan dalam kitab Fiqh Al-Wadih, tidak mengapa, masuk dalam perkara darurat, boleh. Kita batal semayang tak? Maka kita nak baik semayang, kita pun lalu, tapi lalu pun biarlah orang diri ataupun orang baca tahiyat. Jangan masa orang sujud ataupun masa orang rokok, habislah langgar kepala orang. Tak boleh lah langgar masa sujud pula, habis dengan tubuh-tubuh dia pula. Kalau kita pula caduh-caduh kat jalan tu, jadi jatuh atas dia kan, masuk sak kabur pula, patah tekak dah terang nak masuk sak kabur dah. Sebab apa? Sebab orang gaduh dengan anak tu keluar, masa orang sujud mak jatuh atas tubuh orang tu, patah tulang belakang tu. Dua kis masuk hospital belakang, masuk sak kabur. Jadi bimbang gitu. Jadi sebab tu macam mana cara dia masa orang baca tahiyat ke, masa itulah kita lalu, ataupun masa berdiri bolehlah kita lalu. Jadi saya sambung lagi pada minggu hadapan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.